kita tak boleh ingatkan banyak masa untuk topik pertama ni. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Tapi ada peluang yang kedua dan terus saja dihasilkan. Dua gol dari Jack Drew menutup terus cerita perjuangan untuk Sabah. Alright, tamat sudah perjuangan ataupun perjalanan Sabah di AFC Cup selepas peringkat kumpulan yang agak baik yang dipamerkan oleh Sabah, tetapi agak ketaralah bila kita nampak satu tim yang secara tak langsung ni Izzuan, kita sekarang ni tengah off season. Kita ada bincang benda ni off air tadi kan. Pendapat anda sendiri tentang perjalanan Sabah yang terhenti sampai di sini saja, tak ada chance nak pergi lawan dengan Odisha dan sebagainya next round? Okey, pada aku lah, Sabah ni dalam dia keadaan tidak memihak kepada dia. Mereka bermain tu cakap tak tahu nak kata off season ke, kita dalam pre-season Liga Malaysia ke, kita tak tahu. Betul? Sebab kita habis season in Januari dan tim yang dilawan mereka kata masih lagi beraksi. Season Australia habis bulan 4. Betul. Dan mereka bermain Januari, mereka bermain Februari, mereka masih lagi bermain dalam keadaan yang orang kata intensiti yang tinggi. Mereka masih dalam season, masih dalam mood satu musim. Berbanding dengan Sabah, mungkin player dia mindset aku nak belah dah. Aku nak pergi dah. Bercuti. Okay. Bukan bercuti saja. Mungkin nak bertukar pasukan. Yalah, betul. Kan? So mentaliti tu bukan nak salahkan pemain ataupun nak salahkan tim, tetapi Sabah tak bernasib baik untuk berada dalam keadaan itu, sedangkan mereka berdepan dengan satu tournament, international tournament. Bukan friendly, kan, satu international tournament AFC Cup. Dan berlakunya transisi dalam Liga Malaysia. Betul. Tapi Wan, masalah ni sekarang ni jadual kita ke jadual diorang ni? Tak, dia kita tak nak salahkan MFL juga, sebab bukan nak kata nak salahkan siapa. Keadaan tu tak memang kepada Sabah. Sebab okey, MFL perlu melakukan satu transisi untuk musim depan. Dan musim depan should be okey sebab season akan habis bulan 5. Betul. Okey, dan Sabah berada dalam keadaan yang di tempat yang salah. Betul. Okey, untuk berada dalam keadaan ni, players bermain dalam Asia Cup dan mindset player adalah untuk mereka sama ada bercuti ataupun mencari pasukan baru. Dan apabila mencari pasukan baru pun, injury prone, mereka akan elakkan benda-benda ni. Kan? So sayanglah untuk Sabah sebab Sabah satu pasukan yang sangat berkualiti. Betul. Min, cuma sayanglah dia tak dapat teruskan perjuangan yang dilakukan oleh KLCT sebelum ni. Tetapi memetik kata-kata Daniel Ting lepas game tadi, dia kata main kat situ ibarat macam home ground kedua. Tapi dia disentuh juga tentang dia tak ada competitive game. Dia ibarat off season. Tapi ramai juga player yang baru settle daripada Piala Asia juga seperti Dominic, Stewart dan sebagainya. Kalau ikutkan pencapaian Sabah, ini adalah pencapaian Sabah yang terbaik dalam AFC Cup, tak salah. Last pencapaian terbaik tak ingatlah dalam sekitar 90-an macam itulah. Tapi walaupun begitu, macam Izzuan cakap tadi, kita tengah off season. Some players daripada Piala Asia yang mungkin masih lagi ada dia punya momentum, dia punya fit tu, tapi pemain-pemain lain yang dah stop. Lepas tu hanya melibatkan latihan sahaja, menjalani latihan sahaja bersama pasukan, dan dia bukan, mereka tak match fit. So bila you tak match fit, ia agak sukarlah nak bertanding dengan satu pasukan yang masih lagi, tak salah pasukan Mekata ni akan bertemu pasukan pertama di Australia minggu depan. Jadi boleh nampak tak balance, dan kita nampak sebenarnya dalam perlawanan ni, ini bukan kekuatan Sabah yang sebenarnya. Yang kalau kita tengok Sabah beraksi, bagi aku ni bukan kekuatan sebenar lah. Betul. Tak silap aku, diorang ni juga merupakan juara Piala Australia 2022, tak silap aku. Ya, sekarang mereka kata dalam keadaan kedudukan ketiga dalam Liga Australia. Last match diorang menang dengan Melbourne Victory. So momentum dia ada. Dia ada momentum. Dia bermain Februari ni, tak silap dia ada 2 atau 3 game. Betul. Kan? Januari dia still bermain. Sedangkan Sabah dah habis musim Liga Malaysia. Dah habis musim dan hanya menghadap untuk satu peluang. Okey, just imagine kalau dia orang pergi. Dia orang true katakan Sabah berjaya sampai ke final in May. Liga Malaysia at least ada lagi 3 stage lagi. So final dalam bulan Mei. Liga Malaysia akan bermula hujung bulan Mei. Just macam mana mentaliti? So maknanya dia tak ada pre-season lah. Tak ada pre-season lah. Tak ada pre-season satu pun. Tapi player macam Stuart Wilkin, macam Darren Lock, tak ada rehat pun. OKS pernah cakap benda ni. Dia cakap kalau kita pergi jauh dalam Asia, pemain-pemain yang bermain di Piala Asia bersama pasukan kebangsaan, dia orang tak akan ada rehat. Betul. Tapi ada satu lagi faktor yang dikatakan mungkin
punca juga kenapa. Tapi selalunya kita tidak boleh menuding kepada seorang pemain semata-mata kenapa Sabah tak mara. Ya. Tapi secara tak langsungnya, kehilangan Sadil Ramdhani itu adalah satu kehilangan yang besar barangkali dalam perlawanan pada kali ini. Pada aku tak. Sebab Sabah adalah satu pasukan yang sepanjang musim ni yang memang musim lepas antara pasukan yang paling entertain kita nak tengok. Selain daripada JDT, selain daripada Terengganu, Sabah bila dia dalam keadaan top, dalam keadaan performa dia terbaik, dia antara pasukan yang paling suka untuk kita tengok dengan corak permainan. Dan bukan saja kalau nak katakan Sadil, mereka masih lagi ada Jeffrey Firdaus, dan pada aku Jeffrey Firdaus season ni dia antara season yang terbaik selepas berapa lama kita tak tengok performa daripada Jeffrey Firdaus, dan Sabah ada squad depth yang baik kan. Tapi main point dia is tetap mentaliti pemain tidak berada dalam tournament mode. Betul. Okay. Tapi Izzuan, boleh tak kalau aku cabar sikitlah benda ni, argument ni. Sebab tadi kita tengok perlawanan tadi, kita tengok Darren Lock seolah-olah bermain di sebelah kanan. Betul. Kualiti sama tak apa yang dibawa oleh Darren Lock dengan apa yang Sadil boleh beri kepada pasukan Sabah? Sebab kita tahu Sadil seorang yang suka masuk ke dalam, kaki gelecek, kaki melepasi pemain. Tapi Darren Lock seolah-olah bukan pemain yang seperti itu. Pemain Mungkin di sebelah kanan itulah, ya. Mungkin memberi dimensi That's yang why, berbeza. sebab bila player tak ada dalam mood untuk bermain tournament, bukan 100% dalam mood, coach Dato' Kim Si akan terpaksa mengubah strategi. Kalau kita tengok list player, mereka ada Castan Hera yang boleh juga bermain di tepi, Makado. Betul. So ada Sifu Fuentes dekat situ. Dia ada banyak elemen yang dia boleh rombak, dia boleh ni dengan keadaan hanya seorang pemain. Betul. Tetapi Tapi full strength juga diturunkan dengan apa yang ada kan. So dia mungkin dia menilai kepada apa yang players dia yang dia ada. Sebab ada players yang dah buat keputusan mereka tidak akan bersama Sabah lagi. Kan? So bila dah ada keputusan yang macam tu, faktor human faktor manusia kan, dia tak akan bagi habis. Yalah. Sebab dia akan memikirkan aku kena jaga aku punya kaki sebab aku akan ada season Masa baru. depan aku lah, kena fikir Ya. masa depan aku lah. Okey, cerita pasal, kita huraikan macam ni lah, kita simpulkan. Sebab bila tengok kepada stats, 11 shots berbalas 9 untuk Sabah lebih shots. Tapi tak ada langsung shot on target. Cuma 39 ataupun 40% possession secara keseluruhannya. Tidak mencerminkan Sabah yang sebenar. Kalau aku rasa Sabah yang kompetitif, yang masih lagi beraksi dalam momentum Liga, mungkin boleh memberikan fight seperti mana Terengganu boleh berikan kepada Central Coast Mariners barangkali. Okey.